saya akan bawa tuan-tuan pemikiran tuan-tuan sedikit demi sedikit. Kenapa fatwa begitu? Kenapa Allah sendiri kata dia bersemayam di aras? Kenapa Allah Ta'ala memberi dalil-dalil dalam Al-Quran yang mengatakan Allah meliputi tiap-tiap sesuatu? Mengapa Allah mengatakan bukankah Muhammad yang bunuh, aku yang membunuh? Bukankah Muhammad yang melempar, aku yang melempar? Tuan-tuan, insya-Allah akan faham dengan jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam siri kuliah Tauhid, lagi siri yang ke-9. Niat dan tujuan kita untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu jua. Itu matlamat kita. Kita hanya bergantung kepada akal fikiran yang waras yang ada pada diri kita lah, untuk kita mengenal Allah, dan tidak ada selain jalan daripada itu. Kita berusaha sekadar, kita kata usaha atas asbab. Mungkin macam-macam cara lah, ya? Orang berusaha amalan dengan amalan-amalan tertentu. Yang penting tujuan dia, matlamat kita adalah untuk Allah membuka mata hati kita. Kita nak berfikir tentang kejadian Allah seperti mana yang Allah Ta'ala arahkan kita, iaitu berfikirlah tentang kejadian aku dan jangan berfikir tentang zat atau diri aku, jangan. Di keliling kita ni semua kejadian Allah, semua. Tidak ada satu yang jadi sendiri atau tidak ada satu yang datang daripada makhluk. Semua daripada Allah. Al-Quran mengajar kita, mengatakan contohnya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menahan burung-burung terbang daripada jatuh, Allah yang menjadikan kapal-kapal di laut. Macam dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 yang bermaksud dan Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah juga yang mentadbir perubahan siang dan malam. Tidakkah kamu mahu berfikir? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu maksud dia. Jadi Allah Ta'ala suruh kita fikir atas semua kejadian dia. Allah telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun tadi ayat 80, mengatakan Allah yang mematikan, menghidupkan dan mematikan. Allah yang menjadikan malam dan siang, atau menguruskan pertukaran malam dan siang. Semua Allah. Hari ini siang Allah urus, semalam malam Allah urus, besok malam balik Allah yang urus. Jadi kita, kalau kita tak guna modal ini, berfikir tentang kejadian Allah, jadi apakah modal lain kita nak pakai? Kita boleh berzikir banyak-banyak, berzikir ribu, ratus, puluh ribu. Itu pun satu cara juga, kita tak menafikan. Tapi adalah lebih baik kita memahami, menggunakan akal fikiran dahulu. Sebab zikirnya boleh berlaku hanya sekadar di mulut. Ada juga orang berzikir tak faham maksud sebenar kalimat itu. Tapi kita tangkap, ambil dekat faham dulu. Kita faham apa yang kita sedang buat ini. Bila kita berfikir tentang kejadian Allah, itu menunjukkan satu peluang bagi kita. Maksud peluang yang sangat luas bagi kita untuk Allah campakkan kebesaran dan keagungannya dalam hati kita. Sebab yang nak mencampakkan kebesaran dan keagungan dalam hati kita ialah Allah. Bukan kerana usaha dan ikhtiar kita. Itu hanya sekadar asbab.
Samalah dengan berzikir. Ada orang bila dia berzikir banyak, Allah campakkan. Boleh, tak mustahil. Kalau Allah nak gunakan zikir sebagai asbab, mungkin keberkatan kalimat zikir tu yang agung, Allah campakkan. Boleh, tak mustahil. Silakan, teruskan. Tapi alangkah baiknya di samping kita berzikir, kita berfikir tentang kebesaran dan keagungan Allah. Allah Ta'ala akan memberi kita taufik hidayah berupa rahmat dia. Bila Allah tengok kita menafikan, bila kita berzikir, bila kita berfikir tentang kejadian dia, seperti mana yang sebelum ni saya terangkan, iaitu tentang makhluk ada dua sifat, maksudnya bertepi, tak boleh timur dua serentak. Dan sebelum tu ada lagi yang kata kerana asbab masa tempat makhluk baharu alam mungkin jirim jisim johar pirit. Ada dua kelakuan sifat makhluk. Nama dia bertepi tak boleh timur dua kelakuan satu masa. Jadi itu semua kita kata kita panggil apa, kita kata modal bagi kita untuk kita kata asbab lah, untuk Allah campakkan kebesaran dalam hati kita bila kita berjaya mengosongkan hati kita daripada kebesaran makhluk. Bila kita guna hukum akal pun dah kebesaran makhluk dah tak ada. Macam minggu lepas saya ajar sedikit, saya berkongsi sedikit hukum akal. Saya bukan ajar tapi berkongsi. Contohnya saya kata, bila kita lihat sesuatu yang berlaku pada dalam diri kita, contohnya kita pergi ke meja makanan, ada makanan. Apakah yang wajib? Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Kan? Wajib ini benda yang akan mesti terima. Tak terima tak boleh. Sungguh tak boleh, tidak. Mesti terima. Mustahil, akal tak boleh terima sekali-kali. Harus akan menerima salah satu-satu. Apa itu salah satu-satu? Iaitu dua kelakuan itu. Ada, lawan dia tiada. Hidup, lawan dia mati. Cara yang saya nak kongsi tuan-tuan ialah berfikir tentang kejadian Allah menggunakan akal fikiran yang waras. Saya tak ajar tuan-tuan berzikir pakai tasbih lagi, tak ajar. Tapi saya nak fokus kepada berfikir tentang kejadian Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mukadimah lah kita kata ya, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana pun kita mesti dapat rasai kebesaran Allah tu dalam hati kita sebelum kita matilah. Sebelum kita mati, kita mesti dapat rasai kebesaran keagungan zat Allah. Supaya siapa yang dapat merasai itu, dia rasa sangat nikmat, sangat suka. Maksudnya begitu. Maksudnya macam orang-orang yang pergi menunaikan umrah dan haji, dia sampai tanah suci, dia nak menangis. Dia menangis, dia rasa sayu sebab. Itu satu anugerah Allah yang Allah bagi kepada orang-orang yang pergi ke sana, merasai kebesaran Allah, kan? Tapi bila di tanah suci ni, kita jarang rasa macam tu. Sebab ni bukan tanah suci Malaysia ni, dia tanah, kita kata bukan tanah tak suci, dia lain. Dia bukan Masjidil Haram. Tapi tak apa, kita nak bawa juga rasa itu di sini. Di apa? Di orang kata apa? Di tempat kita. Macam dulu Hamzah Fansuri ni kita tahu sebagai seorang ulama Aceh lah, yang kontroversi lah orang kata. Ulama ini dia banyak cerita dia ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama sufi, termasuklah Hamzah Fansuri. Kita baca dalam sejarah tingkatan 6, kita belajar tentang ulama-ulama terhadap sejarah Islam. Jadi ulama ni dia pernah mengungkapkan satu syair, dia suka buat syair. Jadi dia kata, aku pergi ke Mekah nak cari Allah, tapi aku tak jumpa. Aku balik rumah aku jumpa Allah dalam rumah aku. Kan? Pergi Mekah cari Allah tak jumpa, balik jumpa Allah dalam rumah. Kita kata macam mana dia ni cakap? Orang hukum dia sesat lah. Orang kata dia ni tak betul lah. Maksud dia yang kita ambil faham lah. Kita pun tak tahu, tak selidik sangat sejarah Hamzah Fansuri ni. Tapi yang kita faham ialah maksudnya kebesaran Allah tu ada di depan mata dia, tak kira tempat. Kalau di tanah suci lah. Kalau di Malaysia, di dalam rumah dia nampak kebesaran Allah. Contohnya, macam saya sebut tadi hukum akal. Bila tuan-tuan guna hukum akal, tuan-tuan tengok makanan di depan tuan-tuan. Bila tuan-tuan kata, wajib, ada makanan Allah yang bagi ada. Jadi ada ni kerana jadi sendiri ke bukan Allah bagi, mustahil.
Akal kata ada sendiri mustahil. Harus aku menerima. Jadi yang aku lihat tadi, maksudnya kenapa aku kata tak jadi sendiri? Sebab aku lihat isteri yang sediakan dan anak sediakan. Jadi berasbabkan mereka. Enggak sebab. Jadi, tapi hakikat dia Allah yang bagi. Wajib Allah yang bagi. Kena jadi, mustahil jadi sendiri. Harus aku menerima makanan ini. Jadi, di situ kita dah nampak. Bila kita dapat makanan itu, Allah yang beri. Anugerah Allah, rezeki Allah. Maka kita rasa, apa dekat hati ni? Kita rasa, Alhamdulillah, syukur ya Allah dapat makan. Makan-makan sedap pula. Kena air Milo dengan roti sedap pula. Kita kata, ya Allah, tekak ni kalau Allah bagi tekak macam ayam, tekak macam itik. Kita tak rasa sedap apa pun. Bila tekak kita Allah bagi macam ayam, macam itik, tak ada perasa. Nasi basi kita bagi pun dia patuk juga, dia sudu juga. Kita kata, sebab apa? Dia tak ada deria rasa 7 perasa di tekak ni. Masam, manis, pahit, dia tak ada. Dia makan. Tapi tekak kita tak. Allah bagi dengan lengkap. 7 deria, depan manis, pahit, kelat semua. Bila kita makan, kita kata, Allah sedapnya makanan. Alhamdulillah. Pujian Allah kali kedua. Tadi pujian Allah yang pertama, bila kita lihat Allah beri kita makanan itu. Pada hakikat dia Allah beri. Pada zahir isteri masak, maka kita kata Alhamdulillah, terima kasih Allah atas rezeki makanan yang kau anugerah kepada aku pada hari ini. Bila makan sedap, Alhamdulillah kali kedua. Sebab Allah Ta'ala kurniakan kesedapan itu di lidah kita. Alhamdulillah. Tengok orang yang demam panas, makan apa pun rasa pahit. Dia makan sikit, dia tak nak makan. Dia kata tak lalu lah. Dia kata mulut pahit, nantilah baik demam, bila hilang panas dia ada sedap. Itu siapa yang bagi rasa macam tu? Allah. Bila setiap kali kita berhadapan dengan satu anugerah Allah, kita bersyukur, kita berfikir dengan wajib, mustahil, harus. Jadi maksudnya begitu. Jadi saya sentuh tentang hukum akal ini sebenarnya sudah di pertengahan. Bagi yang katakan baru mengikuti rakaman video yang saya kongsi ini, kalau tuan-tuan nak memahami lanjut, tuan-tuan lihatlah video-video sebelum untuk memahami lebih lanjut tentang hukum akal. Tapi kali ini saya, walaupun begitu, saya beri contoh yang tuan-tuan senang faham, yang tak susah tuan-tuan. Sekali dengar pun dah boleh faham dah. Maksudnya hukum akal bukan susah pun. Kalau kita kata dulu kita nak belajar sifat 20, kaedah tauhid kita ni, kaedah tauhid belajar sifat 20 yang pelopori oleh Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Asad Al-Asy'ari. Kaedah tauhid kita, betul ahli sunnah wal jemaah, maksudnya begitu. Jadi memang kita nak belajar sifat 20 selepas ini, tapi sebelum itu, sebelum kita belajar sifat 20, saya nak terangkan tuan-tuan tentang tanda beza dan juga hukum akal. Tanda beza yang saya cerita dulu, yang saya kata kerana asbab, masa, tempat, makhluk baharu, alam, mungkin, jirim, jisim, jauhar, juhafirid. Makhluk ada 2 sifat. Pertama, dia bertepi. Bila bertepi dia tak boleh terima untuk kelakuan satu masa. Itu yang dulu tanda beza. Lepas tu saya masuk hari ni, minggu lepas pun saya dah masuk sikit hukum akal yang kata wajib. Adapun hukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan ia 3 bahagi. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Maka bermula barang yang wajib itu barang yang diterima oleh akal akan adanya. Bermula barang yang mustahil itu barang yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Maka bermula barang yang harus itu barang yang sah diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya. Maka dalil baru sekalian alam. Dia macam sifat 20. Hukum akal ni sifat 20 kita belum belajar lagi. Nafsiyah, sabiah, makni, manawiyah. Kita akan belajar siri seterusnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar sifat 20, kita nak belajar tanda beza dan hukum akal. Ada sebab dia. Nanti kita akan mudah faham. Kalau kita belajar terus sifat 20 tanpa kita belajar tanda beza dan hukum akal, kita susah nak faham. Kita susah nak beza antara ada Allah dengan ada makhluk. Maksudnya susah nak beza. Kalau kata sifat 20 berbunyi, katakan yang pertama sifat wujud. Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada, maka dalil baru sekalian alam. Boleh faham ke tuan-tuan kalau kita baca macam tu? Ada tak ada. Jadi kita susah nak faham. Tapi jadi sekarang kita tak nak kita belajar sifat 20 ni kita menghafal. Kita hanya hafal bunyi dengan lagu,
wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi dan sebagainya. Ya? Bukan kita kata salah, betul lah tu, tapi itu sebagai satu hiburan lagu tak apa. Tapi apakah beza ada Allah dengan ada makhluk ni? Ada. Allah ada, memang Allah ada, makhluk pun ada. Dia nampak zahir ni makhluk, pada hakikat dia Allah ni ada tapi dia tak nyata, makhluk ada nyata. Apa beza dia? Sebab tu kita kena belajar tanda beza antara Allah makhluk. Yang tu dulu, kalau kita faham yang tu, baru kita masuk hukum akal. Jadi hari ni saya cerita tentang hukum akal. Tadi kita buat contoh, katakan makanan di depan kita. Sekarang saya nak buat contoh hukum akal yang kedua, iaitu katakan anak kita berjaya dalam pelajaran, atau anak kita berjaya mendapat kerja. Mohon kerja tak dapat, akhirnya dapat. Dia kata, ayah, saya berjaya temu duga, berjaya mendapat jawatan sekian-sekian. Maka kita letak kat fikiran, wajib pada akalku, tak boleh tidak. Berjaya tu Allah yang bagi berjadi. Allah kena jadi. Berjaya tu kena jadi, wajib. Wajib ni akan mesti terima bahawa berjaya tu kena jadi. Allah bagi jadi berjaya. Berjaya tu kena jadi sendiri, bukan Allah yang buat. Mustahil, tak boleh. Makhluk dia tak ada kuasa. Yang nak menjadikan satu tu berjaya atau gagal ialah Allah. Jadi lepas tu kita kata, kalau kata berjaya tu bukan kerana Allah yang bagi jadi sendiri, akal kita awal-awal dia mustahil, akal tak boleh terima. Maka habis maksudnya siapa yang bagi berjaya? Allah bagi berjaya. Maka harus kita menerima berjaya itu. Jadi alhamdulillah, syukur nak kerana kamu berjaya. Harus bagi kamu menerima berjaya. Sebab berjaya, katakan berjaya ni belah kanan, gagal belah kiri. Jadi kalau kata berjaya gagal jadi sendiri, dia berebut berjaya gagal. Sekarang ni duduk berjaya. Sebelum ni gagal, temuduga tak berjaya. Saya tak dapat je. Tiba-tiba bila kata tak dapat, siapa yang kehendak tak dapat? Allah juga yang kehendak tak dapat. Jadi kita kata apa? Allah Ta'ala tak nak izin rezeki itu tak sampai. Bila sampai masa rezeki dapat, makanya kita kata Allah yang bagi berjaya, wajib. Berjaya tu Allah yang bagi. Jadi akal kita kena set dah, wajib. Pada akal kita wajib, tak boleh tidak. Berjaya ni Allah Ta'ala yang bagi berjaya. Apa yang mustahil bagi akal bila tengok berjaya? Mustahil berjaya ni kerana jadi sendiri. Usaha anak pergi temuduga, persediaan, buat persiapan, resume yang baik, itu asbab nak berjaya, nak bagi berjaya tu. Maka harus bagi dia menerima berjaya. Apa maksud harus? Bermula barang yang harus ini, barang yang sah pada akal, adanya atau tiadanya, maka dalil baru sekalian alam. Apabila barang harus ni, barang yang sah pada akal, berjaya ke, gagal ke, semuanya kita kata tempuh kuasa Allah lah, datang daripada Allah. Maksudnya dalil dia baru sekalian alam. Sekalian alam ni berubah-ubah. Kejap ada, kejap tak ada, kejap sihat, kejap sakit, kejap hidup, mati, lapar, kenyang, ingat, lupa. Jadi kita tengok dua kelakuan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan lihatlah di keliling tuan-tuan. Jangan lalai, jangan leka. Kita sebenarnya tertakluk dia dua kelakuan ini. Hari ini saya hidup, tak mati. Besok kata saya mati, saya tak hidup. Saya akan terima hidup dan mati. Tapi dalam keadaan salah satu-satu. Sekarang saya hidup, maka tak berlaku mati. Bila saya mati, tak berlaku hidup. Jadi sekarang saya menerima hidup. Saya kata boleh tengok, bangun pagi tengok saya masih hidup, bangun tempat tidur, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusyur. Syukur Allah kerana memberi hidup. Bila kita tengok hidup, wajib. Berarti hidup ni Allah yang bagi hidup. Hidup jadi sendiri mustahil, takkan. Mana boleh hidup jadi sendiri? Ini ingat apa ke? Ingat ini apa? Alam sebelum jadi ke? Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Kita tengok surah Al-Mu'minun ayat 80 tadi. Allah mengatakan, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Allah cakap direct dalam Al-Quran. Maksudnya kita kata direct. Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah yang mengaturkan perubahan malam dan siang. Semua di dunia ni Tuhan jadikan asbab. Nak tengok kita ni faham ke tidak? Nak tengok kita ni, nak uji kefahaman kita sejauh mana kita berfikir tentang kejadian Allah itu. Akhirnya kita memenangkan Allah itu. Dalam percakapan kita, di segi mulut memang kita kata macam makhluk ni hebat. Kita kata awak hebat, awak rajin,
awak cerdik, awak genius, awak tidak macam orang biasa kita puji. Tak ada. Tapi di fikiran kita kena tukar dah. Semua tu atas izin Allah. Kalau bukan kerana izin Allah, dia tak jadi macam tu. Sebab dia tu sendiri makhluk yang tiada berdaya, tiada upaya. Cuma dengan izin Allah saja dia jadi begitu. Kaedah yang kita nak cakap ini, kaedah yang tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan boleh amal. Jadi saya masih lagi nak memegang bercakap tentang hukum akal tadi, yang peringkat mudah lah, hukum akal. Sebelum kita belajar yang seterusnya, sifat 20 ke apa ke, hukum akal dulu baru boleh, maksudnya begitu. Contoh saya kata, kalau orang kata kenapa tak belajar sifat 20 terus, boleh, tapi kita susah nak faham. Contoh tengok saya baca sifat nafsiyah, wujud, satu sifat wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada, maka dalil baru sekalian alam. Wujudnya ada tu kita nak fokus pada ada siapa? Ada Allah lah. Ada Allah. Betul? Allah ada. Tu Tuhan kata, kalau kata Allah tak ada, takkan Tuhan cakap berfikirlah tentang kejadian aku, jangan fikir zat aku. Oh, jadi zat Allah ada? Ada. Cuma kita tak boleh fikir, dilarang. Zat Allah memang ada. Cuma dia tak boleh, jangan fikir. Maksudnya begitu menunjukkan ada lah. Ada. Bila sifat 20, boleh tak sifat 20 menembusi kefahaman kita ke arah memahami Allah itu, memahami zat Allah itu? Wujudnya ada, lawannya tiada. Baik, kita kata ada Allah, lawannya tiada. Ada kita, lawannya tiada juga. Hidup Allah, lawannya mati. Hidup kita, lawannya mati juga. Apa beza ada Allah dengan ada kita? Ada makhluk. Apa beza hidup Allah dengan hidup kita? Di situ kita tak boleh nak bezakan. Kalau kita tak tahu tanda beza, kita kata ada makhluk, dia bertepi. Bila bertepi, ada dia bertempoh sampai masa dia terima mati. Sebab bertepi. Ada kita kata hidup makhluk bertepi, bertempoh sampai masa dia mati, sampai masa ada ketika nanti Allah hidupkan balik. Ada Allah bertepi ke apa? Dia tak tanya kan. Allah boleh hidup, boleh mati ke? Allah hidup esa. Kenapa dia hidup esa? Sebab dia lais kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai Allah bagi segala sesuatu. Dan ataupun sifat 20 mengatakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah dari segala yang baharu. Di mana yang Allah bersalahan itu? Di mana yang Allah bersalahan? Kalau makhluk semua menempat, kan? Pihak ahli sunnah akidah ahli sunnah wal jamaah, pihak Zakir menukilkan Allah itu tidak bertempat. Siapa yang menganggap Allah itu bertempat, dia kena mengucap semula akidah dia rosak, kufur. Jadi kena mengucap, Allah tak bertempat. Jangan. Sebab apa? Kalau kata Allah bertempat, dia menyamai makhluk. Sebab apa? Makhluk semua bertempat. Dulu saya ajar 6 tepi, bertepi tu. Tempat di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu makhluk. Allah, takkan Allah pun nak bertepi juga. Jadi, kini tuan-tuan, sebab tu kita kena belajar tanda beza dulu. Habis. Sabar ya. Kalau kata yang bertanya sifat 20, sabar dulu. Dia masih jauh ke depan lagi. Kita mahirkan tanda beza yang dan hukum akal ni dulu. Bila kita dah serta dah faham betul-betul, barulah kita akan masuk sikit demi sikit sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ni, manawiyah dalam sifat 20. Tak ada masalah. Dan kita belajar bukan dengan cara menghafal, tapi cara memahami. Saya nak kaitkan satu hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan tentang habatus sauda ni, yang bermaksud Rasulullah pernah bersabda, tetaplah kamu dengan habatus sauda kerana ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim kalau tak silap saya. Jadi Nabi kata kalau kamu sakit carilah habatus sauda kerana ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Menunjukkan habatus sauda ni dia boleh cover banyak penyakit. Kita pun faham. Tapi Rasulullah faham. Walaupun Nabi yang bercakap dari mulut baginda, tapi ia bermaksud habatus sauda itu asbab. Bukan habatus sauda itu penyembuh. Yang penyembuh tetap Allah. Takkan Rasulullah tak faham benda ni? Maksudnya Allah Ta'ala mengilhamkan habatus sauda sebagai asbab. Nabi tak cakap kecuali wahyu. Allah mewahyukan suruh cakap, wahai Muhammad kau cakap. Habatus sauda ni penawar segala penyakit kecuali mati. Jadi kita kena faham benda ni betul-betul. Jangan kita duduk taksub kat habatus sauda. Kita guna akal fikiran, kita memilih
Ini api dah program sesuai untuk masak. Tapi walaupun begitu, api tetap asbab. Sebab yang memasak ialah Allah. Yang mengizinkan masak ialah Allah. Bukannya kerana panasnya api. Sebab pernah berlaku Allah mencipta api yang sejuk. Ketika peristiwa Nabi Ibrahim dibakar oleh api, Allah perintahkan api, wahai api, sejuk dan sejahtera lah Ibrahim itu. Jadi api menyala tapi tak sejuk. Maksudnya siapa yang berkuasa menjadikan api sejuk? Benar Allah. Jadi bila kita tengok kita masak api nasi dapur gas, bila masak kita kata alhamdulillah, wajib. Masak ni Allah yang bagi masak. Masak ni kerana jadi sendiri mustahil. Takkan jadi sendiri. Api tak ada kuasa, dia tak ada kuasa nak memasak pun tak boleh. Harus menerima masak ketika ni. Alhamdulillah. Hari ni kita masak cantik ya. Nasi tak lembek, tak keras. Alhamdulillah Allah bagi jadi cantik. Harus menerima nasi yang cantik. Habis api menjala, panas, asbab. Api sebagai asbab. Tu besok api neraka nak bakar orang kafir tu, orang yang melawan Tuhan tu, Allah jadikan api yang berlipat kali ganda panas. Yang Tuhan kata api dunia ni sebagai pengajaran, api neraka berpuluh kali ganda panas sampai jadi warna hitam. Kita pun tak boleh fikir macam mana rupa, na'udzubillah min zalik. Siapa berkuasa? Allah. Hukum akal ni tuan-tuan, kita kata sangat berguna bagi kita untuk kita bawa dalam hidup ini. Kita bawa dalam hidup ini sangat berguna hukum akal ini. Walaupun nampak mudah, macam budak-budak yang bercakap wajib, mustahil, harus. Wajib. Katakan kita haus, kita minum air. Haus sangat ni minum air, alhamdulillah, hilang haus. Oh, tadi haus, ni minum air hilang haus. Okey, sekarang lega lah. Wajib, lega tu Allah yang bagi lega. Lega jadi sendiri. Mustahil jadi sendiri. Semua atas izin Allah. Maka harus menerima lega. Alhamdulillah. Kata, alah, kerana air hilang haus. Kata ada air. Kata air macam hilang haus. Itu semua punca air. Nampak? Orang tak ada guna hukum akal. Sebenarnya Tuhan kata yang menghilangkan haus ialah Allah. Sebab orang setengah sakratul maut, dia minum air sebanyak lautan pun dia tak akan hilang haus. Percayalah. Satu laut kamu minum, kamu tak akan hilang haus. Sebab Allah tak nak izin. Dia haus. Sebab tu orang cerita orang nak mati ni, dia nampak macam mak dia bawa teko lah, bawa cerik lah. Datang, kata kau nak air? Kau cakap aku ni Tuhan. Macam-macam lah kita tengok cerita dulu. Ustaz-ustaz cerita, ustazah cerita kat masjid surau. Sebab apa? Orang yang sakratul maut, Allah memang hauskan tekak dia. Walaupun satu laut air minum tak hilang. Allah memang macam tu. Kita minum segala hilang. Siapa bagi hilang? Allah. Wajib. Hilang haus Allah bagi. Hilang haus jadi sendiri. Mustahil. Harus aku menerima hilang haus. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana menghilangkan haus pada tekak aku. Air, asbab. Kadang-kadang kita puasa nak cari air batu. Kena air batu kita rasa puas. Bila kata puas, sebaik ada air batu. Kalau tidak aku menjerit haus. Tak boleh. Mesti air batu juga. Tengok orang yang jenis minum air batu lah. Sebenarnya Allah yang menghilangkan haus sebabkan air batu. Jadi tuan-tuan dan puan, hukum akal kan, dia memandu hidup kita supaya tidak syirik pada Allah. Kita susah nak syirik lah. Kita nak sombong tak boleh. Nak sombong tak boleh. Katakan orang puji kita, amboi pandai encik menghasilkan ciptaan, karyawan, menghasilkan teknologi, menghasilkan satu idea yang bernas. Dia kata, Tuan puji saya ke? Yalah, sebab hasil ciptaan Tuan ni tengok semua berhasil untuk dipatenkan, dipasarkan. Tak, sebenarnya yang dok janji pasal ni wajib Allah yang bagi. Jadi macam ni. Idea ni Allah yang lalukan. Jadi sendiri mustahil. Saya tak ada kuasa, saya tak ada daya upaya. Kalau ikut daya upaya saya tak ada. Maka harus saya menerima. Kata apa? Kemahiran ini, kebolehan ini Allah yang bagi, sebenarnya anugerah Allah. Jadi bolehkah kita syirik kalau kita selalu duk fikir macam tu? Hukum akal duk kat kepala je, mana pergi duk jari ketiga ni. Tapi janganlah buat macam ni, orang gelap kan. Maksudnya kita anggaplah, maksudnya benda tu ada kat kepala kita. Apa kita tengok, wajib saya harus. Saya rasa saya cakap tak susah tuan-tuan. Harap tuan-tuan boleh faham. Tak salah apa pun. Kita nak gunakan apa yang ada pada kita. Selama ni kita tak tahu hukum akal tu apa. Maksudnya kerana ulama tauhid mengatakan siapa yang tak faham hukum akal, dia orang yang tidak berakal.
Betul juga dia cakap tu. Contohnya, kenapa orang tu boleh marah orang tak bertempat, tiba-tiba ni baran, baling ni, terajang ni, pukul isteri, terajang anak. Kenapa ni? Sebab dia tak tahu hukum akal. Maksudnya begitu. Kalau dia tahu hukum akal, dia nampak wajib Allah bagi jadi isteri aku macam tu. Dia ada kelemahan. Jadi sedikit mustahil Allah Ta'ala nak uji, bagi dia kelemahan, nak uji suami. Harus kita menerima keadaan tu, kita reda, ya Allah, aku reda bahawa kita sama-sama tolong dia. Apa yang dia sakit, bawa pergi klinik. Apa yang dia tak pandai, kita bantu. Jadi hidup jadi harmoni dengan hukum akal, dengan pemikiran yang waras dan betul. Maksudnya begitu. Kita sebenarnya kita boleh rawat diri kita sendiri dari segi psikologi, kita boleh rawat dengan hukum akal, dengan cara tauhid ini. Kita rawat, setiap hari kita rawat. Contohnya, di depan kita bukan semua indah. Tidak ada manusia yang duduk dalam keadaan indah. Kalau tidak, macam mana nak masuk syurga? Hari-hari Allah uji kita. Hari-hari. Tengok bulan Ramadan, Allah uji dengan kelaparan. Uji dengan kesusahan. Uji dengan kena ibadat malam. Macam-macam Allah uji. Ni orang nak pergi haji, bagi banyak ujian yang akan mereka tempuh. Ramai, ni betul lah ni tak ada orang. Tapi kan sebelum ni, kena sabar, kena tunggu berjam-jam nak tu nak ni. Jadi kalau ikut hati nak marah tu. Tapi bila kata lalu orang wajib ni semua Allah Ta'ala yang bagi jadi macam ni. Jadi sendiri mustahil, harus Allah bahagian aku menerima. Jadi menerima bahagian kita sebenarnya datang daripada takdir di azali. Ada satu hadis Nabi yang bermaksud tidak mati seorang anak Adam kecuali dia mendapat semua bahagian dia seperti mana yang Allah tentukan sejak azali secara sempurna. Jadi hari-hari sebenarnya kita sedang mengutip bahagian kita. Pagi ni saya sedang mengutip bahagian bercakap dalam kuliah video tauhid ini dengan tuan-tuan. Bahagian saya bahagian bercakap. Tuan-tuan, saya ambil bahagian saya cakap. Tuan-tuan ambil bahagian tuan-tuan bahagian mendengar. Tuan-tuan bahagian mendengar dan tuan-tuan bahagian memahami. Tiba-tiba tuan-tuan faham apa yang saya cakap. Pertama sekali wajib faham tu, dapat faham tu Allah yang bagi. Faham jadi sendiri kerana aku bersedia. No, bukan. Mustahil. Harus aku menerima faham. Bila harus menerima, ada yang memberi, mentakdirkan. Siapa? Allah mentakdirkan faham. Alhamdulillah, terima kasih Allah, walaupun sedikit hukum akal, tapi Allah Ta'ala bagi aku faham, bolehlah aku amal lepas ni. Maksudnya, mungkin sifat-sifat panabaran tu boleh hilang. Sabar tu, kalau kata bertambah lagi. Syukur tu bernikat-nikat lagi. Kalau baru ni syukur juga, tapi syukur main-main. Tapi kali ni dia syukur betul-betul. Kalau dia sabar baru ni, sabar tak kat mana dia boleh tahan lah. Lepas tu dia rembat lah. Dia tak boleh sabar dah. Tapi kali ni sabar tu berlipat 2 kali ganda. Sebab apa? Sebab dia nampak. Benda yang kelemahan di depan dia tu, wajib Allah yang takdirkan untuk menguji dia. Jadi sendiri mustahil. Allah jadikan anak dia lemah, anak dia sakit. Dapat gaji masa itulah kereta nak rosak. Kereta pun tahu. Tuan dia dapat gaji, rosak. Amboi kita kata macam dia tahu. Memanglah Allah nak uji kita. Nak tengok kita sabar tak? Sabar tak? Bila kata masa dapat gaji itulah kereta rosak, anak demam, kok ni. Akhirnya duit gaji habis juga. Belanja. Tuan nak tengok. Sebelum dapat gaji, tak ada pula. Tuan nak tengok, oh tak apalah. Rosak, wajib rosak Allah yang bagi. Jadi sendiri tak. Mustahil berlaku. Asbab memanglah. Katakan ke asbab tu bateri kong ke, gearbox ke, itu asbab. Ataupun brake ke, kan sebagai asbab. Tapi sebenarnya Allah nak uji. Nak tengok kita sabar. Jadi kita nampak wajib rosak tu Allah bagi nak uji kita. Jadi sendiri mustahil. Makhluk dia tak berkuasa nak jadi itu, jadi ini dengan sendiri. Mesti tempuh kuasa Allah. Harus kita menerima keadaan itu. Kita saja terima bahagian kita, sabar. Akhirnya kita sabar. Itu saya kata dengan belajar hukum akal, kita sabar, kita meningkat 2 kali ganda. Jadi kita rasa baguslah kalau kita kata kita boleh bawa hidup macam ni. Akhirnya orang akan nampak kita berubah. Kau dulu tak macam ni ya. Dulu silap sikit kau nak marah. Sekarang ni kau steady, tenang. Yalah. Aku dah belajar hukum akal. Jadi aku nak marah pun tak boleh. Sebab kalau aku marah, takut aku marah Allah pula. Allah nak uji aku. Aku tak nak pula. Macam COVID-19 kan. Kita memang Allah uji kita COVID-19. Tapi kita taklah semua marah. Tapi kita doa, ya Allah kau angkatlah COVID-19 ni secepat mungkin. Dan kami boleh hidup macam normal. Sebenarnya Allah nak uji kita. Allah boleh angkat COVID-19 bila-bila masa. Bila-bila masa Allah boleh angkat. Tapi Allah masih nak uji kita dengan berbagai varian data apa yang datang kita tak tahu apa lagi. Kita pertama sekali sabar. Kalau datang kata varian yang lebih teruk dari data, wajib. Varian itu Allah yang bagi. Datangkan. Dia tak datang sendiri. Datang ni mustahil.
Mustahil. Harus kita menerima benda tu. Memang Allah nak uji kita sesungguhnya, nak bagi syurga. Mereka kita sabar. Memanglah orang kata nak sabar ni sampai orang kata gigit sampai menggigit dengan geraham, bertongkat paruh, menunjukkan seksa, sampai nak makan pun tak ada. Sampai kalau yang kena dibuat kecemasan tu, orang cerita sampai paru-paru diserang paru-paru sampai tak boleh bernafas, akhirnya meninggal dunia. Bukan senang benda ni, bukan benda main-main. Memang kalau pakar perubatan cerita tentang wabak COVID ni, kita yakin dan percaya itu semua asbab Allah jadikan macam tu. Allah yang menjadi macam tu. Maksudnya sebab apa? Memang kesusahan manusia di dunia semua datang daripada Allah. Allah yang create, Allah yang cipta benda tu. Nak uji kita, setakat mana kita boleh tahan ujian dia. Sebab tu kita tengok orang ahli neraka, dia akan menjerit bila dia dibakar di neraka, dia tak boleh tahan. Dia kata dah habis seksa. Malaikat kata ni baru satu, ada 99 lagi jenis seksa tunggu kau. Ya Allah, macam ni mau mati macam ni, kamu tak boleh mati. Tengok tu, Tuhan jadikan berjenis-jenis seksaan di neraka. Pertama nak tunjuk kehebatan Allah. Ini di dunia ni kita kata sebahagian kecil, macam setitis air dari lautan. Itu pun kita dah tak boleh tahan. Kita dah rasa seksa. Terkurung macam ni pun kita dah rasa, kita bising dan sebagainya. Kita rasa, aku nak lari. Itu baru sikit. Tapi orang neraka ni, dia macam orang kata kalau dibakar dalam satu ayat Al-Quran saya baca maksud dia. Mereka ni macam dimasak dalam satu bekas, akhirnya ditutup rapat macam pressure cooker. Ahli neraka dalam tu di pressure cooker. Maksudnya kepanasan tu berlipat kali ganda. Kalau kita masak periuk buka tudung, dia menggelegak macam tu je. Tapi kita tutup tudung, okeylah, cepat masak kalau rebus ubi. Tapi kalau ada pressure cooker, hancur kau dalam tu. Memang lebur. Kalau buat buka dah bergelai. Sekala apa yang kita rebus, maksudnya kuat. Macam tu. Maksudnya Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita meniti di atas hukum akal wajib seharus. Saya tak nak bawa yang susah-susah pada tuan-tuan, yang mudah. Tuan-tuan, kalau kata kali pertama tuan-tuan dengar rakaman video ni pun, tuan-tuan dah boleh faham macam mana nak guna hukum akal supaya boleh ingat Allah, ingat semua Allah buat. Akhirnya Allah suka nak campakkan kebesaran dia, nak bagi kita rasa bahawa kebesaran Allah ni macam mana, keagungan Allah macam mana. Bila kita dapat rasa tu, ya Allah, kita rasa sangat nikmat, lega, kita rasa tidur lena, kita rasa tak takut nak mati. Dia macam-macam lah. Kalau nak cerita ni macam-banyak. Tapi kita nak cerita tak boleh nak faham. Jadi kita sendiri dah sampai Allah campak tu, kita rasa seronoklah. Orang marah pun kita tak marah, orang maki mengumpat kita pun kita malas nak layan. Biar habis kat dia. Kau tak mahu, kalau aku tunjal balik, biarlah, tak apa. Jadi kau ni dia jadi lain lah. Dulu kau tak boleh orang marah sikit, kau mengamuk ni Teddy. Dia berubah. Lepas tu sebenarnya akhlak kita berubah ke arah kebaikan kerana tauhid kepada Allah. Ingat, saya ulang sekali lagi, akhlak kita akan berubah ke arah yang lebih luhur dan lebih ikhlas apabila kita ada pengetahuan tentang tauhid kepada Allah. Itu saja. Orang yang selalu buat hal, yang selalu ikut perasaan nafsu kerana dia tidak ada tauhid kepada Allah, dia tidak tidak, hatinya tu tidak ada kebesaran Allah. Kosong. Dia penuh kebesaran makhluk. Bila kebesaran makhluk penuh hati, termasuklah ada sifat iri hati, hasad dengki, menunjuk-nunjuk, riak, ujub, semua. Itu semua dia datang lah tu. Dia datang pula iblis, cocok sana, cocok sini. Itu semua nak menjahanamkan lah. Sebab tu kita kata, kita sebenarnya bila kita muzakarah ilmu tauhid ini, sebenarnya kita lebih kepada, orang kata apa, kita nak kekal ingatan kita kepada Allah. Jadi saya rasa dalam 1 jam hari ini saya akan tak bagi satu yang baru, tak bagi satu rumusan ilmu baru. Saya nak ulang balik hukum akal tu saja. Jadi saya nak untuk kali ke-9, siri ke-9 ni, tuan-tuan faham apa tu hukum akal. Maksudnya saya nak buat contoh lagi. Maksudnya contoh saya kata tadi, maksudnya macam Allah kata dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bila Allah turunkan hujan, akhirnya Allah daripada hujan itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya akan kita mengatakan bila kita tanam pergi kebun, tumbuh dengan subur. Apa saja kita tanam tak kisahlah, wajib. Kita tak kat sini wajib. Yang tumbuh ni subur, Allah yang bagi tumbuh. Tumbuh jadi sendiri mustahil.
makhluk tidak ada kuasa nak menumbuhkan diri sendiri. Harus aku menerima pokok yang subur. Alhamdulillah, menjadi ubi kayu kita subur, tanaman mangga, pokok sayur subur. Alhamdulillah, kita asyik bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Akal kita telah dihukumkan dengan wajib, mustahil, harus. Habis baja yang kita beli kat pejabat pertanian Mardi tu ialah asbab. Ingat tuan-tuan, kadang-kadang kita kalau tak tahu hukum akal, kita bila dapat satu asbab ni, kita bergantung pada asbab itu. Saya kata siapa yang masih bergantung pada asbab, kita memang diperintah untuk mencari asbab. Kalau sakit mesti cari ubat, wajib. Ini sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi meraihkan asbab, kena cari asbab. Kadang kita sakit, kita biar, kita tak berubat, main doa je, tak boleh. Kalau kita doa tak mau sembuh, kalau doa sembuh power lah. Tak sembuh, kita cari ubat. Carilah batu saudak ke, aku kayu ke, ubat moden ke, klinik, hospital, cari. Pergi doktor, scan ke apa kau ni, kita tanya, buat ubat, dapat ubat, makan sembuh. Kan? Jadi kita kata bila sembuh, wajib sembuh, Allah yang bagi. Sembuh tu jadi dengan sendiri mustahil. Harus aku menerima sembuh. Alhamdulillah. Asbabnya klinik pakar. Kena keluar duit sikit, harus. Jadi asbab dia. Jadi kita jangan pula bila kita begitu, adakah kita akan taksub pada asbab? Oh, ni klinik ni memang hebat. Ubat ni orang dah cakap banyak ni, aku dah terbukti kat aku baru percaya. Astaghfirullahaladzim. Mana Allah yang bagi sembuh? Mana Allah yang takdirkan sembuh? Jadi benda-benda macam ni, kalau kita tak faham hukum akal, memang kita hanyut. Hanyut. Itu belum kita tengok dapat anugerah yang besar-besar. Harta yang besar, anugerah yang hebat-hebat. Masa tu mau lupa diri. Masuk lupa diri, lupa pada Allah. Akhirnya siapa yang menang, makhluk menang. Allah tak ada. Kita baca Quran, baca macam tu lah. Kalau kita tengok burung terbang, Tuhan kata dalam surah Al-Mulk ayat 19 yang bermaksud, adakah kamu tidak melihat burung-burung yang terbang di udara? Siapakah yang menahannya? Setiap kali dia mengembangkan sayap ketika dia nak terbang. Setiap kali, siapakah yang menahannya daripada jatuh? Setiap kali dia mengembangkan sayap ketika dia nak terbang. Jawab dia, Allah yang menahan daripada jatuh. Tapi kita tak nampak mata kasar Allah duduk tongkat dia ke, malaikat dia tengah, tak nampak. Dia nampak burung tu terbang sendiri. Tapi pada fikiran kita sebenarnya kita kena tukar dah. Sebenarnya dia terbang dengan izin Allah. Wajib, termasuk hukum akal. Wajib terbang, Allah bagi jadi. Terbang jadi sendiri, mustahil. Harus dia menerima terbang. Harus burung terbang. Oh, burung cek-cek kecil-kecil terbang rendah. Burung helang terbang tinggi. Harus semua tu. Harus menerima salah satu-satu. Harus menerima terbang, harus menerima hinggap. Saya rasa tuan-tuan, wajib mesti harus ni, kalau tuan-tuan letak kat kepala, senang lah. Tuan-tuan faham. Tuan-tuan guna dalam hidup tuan-tuan. Hari ni boleh pakai dah. Boleh guna dah. Sekarang, keluarga kita tak hidup dalam kesenangan sentiasa. Ada orang yang nak makan pun tak ada hari ni. Yang susah ni. Yang sedang fikir apa nak makan ni. Atau hari ni ada, esok tak tahu apa lagi. Jadi dia duk fikir nak cari makanan. Baik, dalam susah tuan-tuan, jangan lupa Tuhan. Okey, letak hukum makan dekat susah. Esok tak ada, wajib tak ada, atau Allah yang takdir tak ada. Sebab nak uji. Jadi sendiri, mustahil, harus aku menerima tak ada esok. Jadi pertama, sabar. Allah kata kalau usaha ada rezeki, kita pergi usaha untuk dapat. Mungkin Allah bagi, Alhamdulillah, tiba-tiba ada orang sumbangkan kita. Atau orang yang susah pergi ambil dekat pusat bantuan makanan food bank. Pergi, jangan malu. Apa tuan-tuan nak malu? Sampai terjun bangunan bunuh diri. Jangan. Kalau dah tak ada, pergi. Malu lah aku. Dulu aku tak macam ni. Baik, siapa bagi jadi macam ni tu? Dulu macam dulu sebab bagi jadi? Allah kan? Wajib. Senang. Allah bagi. Isteri mustahil, harus menerima senang. Oh, kita seronok. Tapi susah. Wajib. Susah Allah bagi. Jadi sendiri mustahil. Harus aku menerima susah ketika ini. Allah nak uji aku, nak bagi syurga. Jadi kita reda. Kenapa kita nak putus asa? Kita pergi. Jangan malu. Pergi. Maksudnya begitu. Sekarang ni masa COVID, ramai orang susah. Bukan semua orang biasa. Orang yang dulu senang itu, jutawan pun jadi susah juga. Terutama yang melibatkan perniagaan dalam bidang pelancongan, bidang perhotelan. Sampai tak ada kerja, tutup-tutup hotel. Kita kata, ya Allah, ini semua Allah nak uji. Jadi, kalau kata kena pada diri kita, pertama kita kena sabar melalui hukum akal ini. Di hukum akal ni, saya terang tak susah pun tuan-tuan. Wajib, mustahil, harus. Saya terang wajib ni benda yang akal mesti terima. Tak terima tak boleh. Itu maksud wajib. Bahasa Melayu.
Kalau hukum fiqh wajib kena buat, tak buat berdosa. Tak, bahasa tauhid ni wajib mesti terima, tak terima tak boleh. Mustahil akal tak boleh terima. Tak boleh terima benda mustahil. Harus menerima salah satu-satu. Contohnya senang. Wajib senang ni Allah bagi senang. Kena jadi ya. Jadi sendiri mustahil. Senang tak jadi sendiri. Usaha ikhtiar bekerja asbab. Allah yang bagi senang. Berasbabkan kerja. Harus menerima senang. Alhamdulillah sampai tempoh bila? Entahlah. Kalau Allah nak bagi senang. Akan datang Allah nak uji kesusahan, mana kita tahu. Tiba-tiba bankrupt, tiba-tiba gudang terbakar, kilang kena tutup. Lalu jalan cantik tiba-tiba kerajaan pun dah tutup. Allah, mana nak dapat hasil ni, produk ni? Ada restoran yang hebat lah. Restoran besar-besar yang hebat. Yang pelanggannya hari-hari untung satu hari kata 5,000, 6,000. Katakanlah atau tiba-tiba ditutup. Mana sumber pendapatan? Memang tak ada. Macam mana jadi macam ni? Sebab wajib. Allah bagi jadi tak ada. Dari sini mustahil, harus menerima. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Allah uji kita ketika di dunia, ya Allah. Tuan-tuan, hanya di dunia. Di syurga tak uji lagi. Tuhan layan apa kehendak kita. Di dunia Allah uji A sampai Z, sampai kita orang kata gigit, orang kata apa? Gigit dengan gigi geraham bertongkat paruh. Kalau burung tu cedera bertongkat paruh, jalan juga. Kita terpaksa bertatih. Jadi jangan jadikan kesusahan kita tu sebagai satu asbab kita nak putus asa. Jangan. Bukan semua orang senang. Maksudnya kesusahan kita itulah peluang kita nak masuk syurga. Tuhan kata setitis derita yang melanda kamu di dunia, segunung kurniaanku di akhirat, di syurga. Itu satu yang pasti. Tuhan tidak mungkir janji. Jangan kita kata Allah susah macam ni pun ada ganjaran ke? Tuhan kata tertusuk duri di kaki pun Tuhan bagi ganjaran. Tu tertusuk duri di kaki, sakit kan? Ganjaran di akhirat sangat besar. Tambah derita kerana tak makan, kerana susah mencari rezeki. Malah orang kata Allah ganjarkan orang yang berpeluh-peluh buat kerja, mencari rezeki sampai berpeluh-peluh, sampai macam mandi, maka terhapus dosanya yang telah lalu begitu banyak sekali dengan dia berpeluh mencari rezeki. Sama ada dia kerja apa ke, tukang kayu ke, tukang apa ke, dia buat kerja sampai meleleh peluh, jatuh, menitis. Akhirnya Allah gantikan kepenatan kesusahan dia dengan ganjaran di akhirat yang begitu berlipat kali ganda. Itu kita tak tahu, kita tak nampak. Kalau kita belajar baca kitab dengan ustaz-ustaz, kita tengok batu kita kena cari rezeki, kita kena usaha atas asbab. Kan? Di samping hukum akal kita hidup, jangan akal kita duk buat mati, akal kita buat bodoh je, tengok apa pun tak guna hukum akal. Jangan. Mulai sekarang, tuan-tuan, masa pun dah habis, tuan-tuan gunalah hukum akal ini untuk memandu jalan hidup tuan-tuan, supaya tuan-tuan pertama sekali tidak putus asa. Kita akan rasa senang dalam keadaan susah dan senang. Maksudnya memang kita kata berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Orang yang tak pernah susah, dia tak dapat menyelami macam mana dikatakan hidup susah. Orang yang pernah hidup senang lah. Tapi kalau dia belajar hukum akal, dia hukum atas senang dia. Wajib senang ku Allah bagi. Jadi segi saya harus menerima. Alhamdulillah. Yang susah wajib, susah ku Allah bagi. Maksudnya jadi segi saya harus aku menerima. Jadi beza antara orang senang, orang susah. Orang yang susah ni akan diberi ganjaran hebat di syurga berbanding dengan orang yang dah diberi sekarang. Senang di dunia dia dah bagi senang, dia di sana dia tak dapat ganjaran seperti itu, tak dapat. Kecuali dia infak harta dia sampai dah habis. Macam sahabat-sahabat Abu Bakar bila ditanya Rasulullah dalam nak pergi jihad ni, Abu Bakar, apa yang harta yang kamu tinggal ni? Tak ada apa dah, aku semua infak semua, Allah dah rasul je ada. Tu Abu Bakar. Datang Sayyidina Umar, Rasulullah tanya, apakah harta yang kamu infakkan Abu Bakar? Separuh daripada harta aku bagi. Umar bagi separuh. Umar bagi separuh, Abu Bakar bagi semua. Jadi masing-masing ikut kemampuan masing-masing, kesanggupan masing-masing. Kan? Jadi yang bagi semua tu memang ganjaran besar. Kita tak adalah nak derma bagi semua harta duit yang ada rumah kita kat orang. Kita timpan untuk ahli keluarga, kaum kerabat kita yang susah, bantu kaum kerabat, bantu di samping bantu orang-orang seagama. Ikut kemampuan kita. Macam sekarang ni orang tu derma food bank, derma lah. Online ke apa, buatlah secara senyap-senyap. Yang penting bagi tiap-tiap bulan. Atau masjid sekarang pun dah kurang tabung, sebab apa, jemaah tak datang, jadi kita pergi masjid bagilah RM10 ke RM5 ke ikut kemampuan. Sebab apa, masjid pun nak bayar api air, tapi oleh kerana tak ada sumbangan orang ramai datang, asyik 50 orang, 100 pun tak boleh menampung sebenarnya, nak bayar apa kemudahan, fasiliti masjid tu tak cukup. Jadi kita sumbang kat situ pun boleh juga.
Maksudnya, ataupun kita tolong orang susah yang tak ada makan, jiran-jiran, semua tu boleh. Jadi kita sama-sama berdoakan supaya Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita semua untuk memahami tentang diri dia melalui pembelajaran hukum akal. InsyaAllah tuan-tuan amallah hukum akal ini, dan maksudnya kalau tuan-tuan rasa tak faham, tuan-tuan dengarlah siri yang ke-9, siri ke-8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yang ada dalam Facebook Hasyim Abu Bakar. Tuan-tuan buka, tuan-tuan dengarlah sikit-sikit. Tapi saya bercakap 1 jam lebih, nak cakap setengah jam tak boleh. Benda ni cakap sikit-sikit dia tak macam dia tak lengkap. Tapi saya terpaksa cakap, tuan-tuan kena sabarlah. Kalau rasa tak boleh dengar 1 jam banyak sangat, ambil masa, tuan-tuan sambung-sambung. Tapi tuan-tuan tolong dah dengar. Bukan saya nak paksa, tapi maksudnya ini keperluan untuk kita mengenal Allah dengan cara akal waras. Kita tak masuk ke alam ghaib, tak ada. Ilmu ni tak akan dibawa ke situ. Tak tahulah. Saya tak nak sentuh apa-apa lagi tentang tu. Mungkin ada orang yang jenis yang hebat-hebat lagi. Cara mereka lain. Tapi cara saya macam ni lah. Berkongsi tuan-tuan cara akal waras. Lagi tuan-tuan waras lah. Kalau tuan-tuan dia tak waras, dia tak boleh nak buat apa. Nak belajar pun tak boleh dah. Jadi saya rasa saya mohon ampun dan maaf atas kesalahan tutur kata yang tidak disengajakan. Maksudnya mungkin tak perasan. Kadang-kadang saya banyak buat salah kata-kata dari segi fakta. Bila saya dengar balik, Allah, salah kat situ, salah kat sini. Jadi saya mohon maaf, kadang-kadang cakap tak perasan. Itu bagi saya haruslah. Jadi kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya tengok ramai, rakan-rakan lama yang melihat, mengikuti Facebook ni, jadi selamat berjumpa balik. Maksudnya yang ada guru-guru bekerja, macam tak ada tu, Fauzi pun ada yang mengikuti, dan juga adik-beradik jauh dan dekat, saudara mara, kawan-kawan, rakan sekerja, dan juga ahli-ahli surau, jemaah surau, masjid yang mengikuti ustazah. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya kesalahan tutur kata lah yang tak disengajakan. Jadi sebelum tu kita nak sikit berdoa supaya Allah Ta'ala memberkati segala usaha kita, perjumpaan kita pada pagi ini, dan juga Allah memberi kita kefahaman sikit demi sedikit untuk memahami tentang diri dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berilah kami ilham ya Allah, agar kami menjadi orang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, daripada kejahatan penglihatan kami, daripada kejahatan lidah kami, daripada kejahatan hati kami, daripada kejahatan cita-cita kami. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. اهدنا الصراط المستقيم